Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, insya-Allah, alhamdulillah wa syukrulillah summa alhamdulillah. Pada petang yang berbahagia ini, yang mulia ini, insya-Allah kita sekali lagi dapat bertemu. Mohon maaf atas sedikit kelewatan dan kesulitan, ya. Panik mata mata disengat serangga. Baik, jadi insya-Allah kita akan lihat sambungan daripada kisah yang lalu ataupun perbahasan yang lalu, iaitu berkaitan dengan kisah dua orang pemuda yang mana Allah memberikan salah seorang daripada mereka itu dua buah kebun, yang mana kisahnya bermula pada ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-44. Baik, dah habis dah saya perbahaskan ayat ini, kisah ini? Belum, ya? Baik. Jadi apa yang kita telah bahaskan pada pertemuan yang lalu adalah bagaimana salah seorang daripada mereka ini Allah berikan kelebihan, ya. Kelebihan apa? Kelebihan daripada segi tanaman dia. Dan sifat tanaman yang disebutkan oleh Allah dalam surah ini adalah tanaman yang biasanya, saya tak kata pasti, saya kata secara umumnya bentuk tanaman itu adalah apa yang terdapat di bumi Syam, iaitu tanaman anggur. Anggur ni memang terkenal di bumi Syam, anggur Palestin antara yang top lah dalam dunia ni, ya. Especially di negara Arab, harganya pun mahal. Kan dahulu kisah seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan ibn Hakam bin Abil As bin Abdul Syams. Kalau kita pernah dengar nama ni, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil As. Siapa ni? Ini adalah salah seorang khalifah di bawah kerajaan Bani Umayyah, yang mana ayah dia bukan seorang khalifah, tetapi dia telah menerima jawatan khalifah hasil daripada wasiat sepupu dia. Kerana sepupu dia seorang yang soleh dan dia tahu kesalihan Umar bin Abdul Aziz, maka sebelum dia wafat dia telah mewasiatkan kepada seluruh ahli keluarga Bani Umayyah agar menerima pelantikan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Jadi agak-agak adik-beradik dia setuju tak? Ya, adik-beradik dia mesti tak setuju. Macam mana pula tak bagi ke anak-anak dia, tak bagi ke adik-beradik dia, bagi dekat Abdul Aziz, keluarga Abdul Aziz, sedangkan khalifah pada masa itu adalah daripada kalangan ataupun daripada keluarga Abdul Malik, anak-anak Abdul Malik, kan. Jadi kalau kita biasa dengar kisah sejarah, siapa berminat, dia ada Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Jadi anak-anak dia lah yang mewarisi kekhalifahan Abdul Malik. Tapi salah seorang daripada anak dia, tak silap saya, Sulaiman bin Abdul Malik, dia tak bagi pengganti dia kepada adik-beradik dia. Jadi dia bagi kepada sepupu dia, lompat klan, ya. Lompat jaringan keturunan itu dia bagi ke Umar. Dia kata Umar bagus. Jadi tetapi untuk dia menenangkan situasi keluarga dia, maka dia telah buat satu keputusan. Dia wasiat sekali siapa yang layak menggantikan Umar nanti, Umar bin Abdul Aziz. Maka keputusan yang dicapai, yang layak ganti Umar bin Abdul Aziz ni mestilah kembalikan semula kepada keluarga dia. Jadi mereka tenang sikit lah. Dan Umar bin Abdul Aziz pun Allah pelihara dengan satu tempoh pemerintahan yang amat singkat, sekitar 2 tahun 9 bulan sahaja. Okey. Baik. Jadi
Umar bin Abdul Aziz ni, masa dia dapat jawatan, dia terkejut. Orang dah lantik dia kerana wasiat khalifah yang sebelumnya dan dia tak setuju. Kenapa? Kenapa dia tak setuju? Kerana dia kata lantik tanpa beritahu dia. Jadi tiba-tiba duduk nama saya sebagai orang nombor 1 dalam kaum muslimin. Jadi dia terkejut. Kenapa? Jadi itu satu faktor yang menariklah bila Allah berkehendak seseorang jadi pemimpin. Kerana kebanyakan pemimpin dalam dunia ini dia berkeinginan dia menghendaki jawatan itu, baik sistem berketurunan maupun sistem pilihan rakyat, diktator dan sebagainya. Semua orang berkeinginan kepada pemerintahan. Tapi ada beberapa kes yang tak mahu kepada pemerintahan. Contoh dia macam Qatar. Negara Qatar ni hari ni negara yang kecil sikit pada Pahang, besar sikit pada Perak, menempati negara terkaya di dunia berdasarkan jumlah pendapatan per kapita tertinggi dalam dunia. Hasil utama gas asli, telaga gas di laut terbesar di dunia. Qatar ni masa kematian ayah dia dulu, Amir dia sekarang tu, saya pun lupa nama dia, raja sekarang ni, raja dia dulu, ayah dia mati. Bila ayah dia mati, anak-anak masing-masing tak mau jadi Amir Qatar, jadi Raja Qatar. Banyaklah faktor yang tak mau tu. Salah satu sebabnya kerana dia beban. Tapi ramai je orang nak jawatan kan walaupun beban. Tapi disebabkan oleh ada sebab juga. Ada sebab kerana anak-anak Raja Qatar ni dia akan diberikan kemudahan allowance yang sama seperti mana raja. Itu keistimewaan negara dia kaya, banyak duit. Jadi kau tak jadi raja pun tak apa. Tapi kau dapat semua apa yang raja dapat daripada segi keistimewaan keseluruhannya. Macam tu je. Cuma bezanya tak masuk TV selalu, itu saja. Jadi dia tak kisah pun tak masuk TV tu. Jadi akhirnya terpaksa jugalah mengalah salah seorang daripada adik-beradik mereka ni, yang akhirnya terpaksa lah menjadi raja juga. Kalau siapa nak jadi raja? Raja sekarang ni yang tinggi lampai itulah. Ada lain. Antara lainnya adalah Raja Jordan, Raja King Abdullah yang kedua. Ini dalam sejarah diceritakan balik macam mana dia pun terkejut, macam mana dia boleh jadi raja. Sebab bila kita tengok balik realiti kisah tu, kita tahulah dia bercakap tu benar lah. Bukan makna dia nak sedapkan hati rakyat saja. Kerana apa? Raja Abdullah II ni dia jadi, sebelum dia jadi raja, dia sempat menjawat jawatan putera mahkota selama 8 hari. 8 hari jawatan putera mahkota. Ayah dia terus meninggal, King Hussein, tahun 1999, meninggal kanser, dah beberapa kali kemo semua. Meninggal, terus naik jadi raja. Jadi masa dia dicalonkan sebagai putera mahkota tu, dia tolak, dia tak nak, dia kata. Sebab dia tahu dalam sejarah keluarga dia dah pernah jadi putera mahkota. Makna sejak dia dilahirkan, King Abdullah II ni, ajaib tak ajaib, dia jadi putera mahkota kali pertama adalah pada hari kelahiran dia. Terus ditabalkan dia sebagai putera mahkota Jordan, menggantikan tempat Muhammad bin Talal, adik King Hussein pada masa itu. Jadi lepas beberapa tempoh, tak lama juga, berlaku sedikit pergolakan suasana Timur Tengah dan dikuatiri berlaku pergolakan keluarga. Maka ayah dia pecat dia. Dia pun tak tahu masa tu dia budak-budak, mana dia tahu. Ayah dia pecat dia dan ayah dia ambil adik ayah dia seorang lagi, pak saudara dia lah, Prince Hassan bin Talal. Jadi Prince Hassan bin Talal ni lama. Saya ingat dalam 28 tahun, tak silap saya lah, dia jadi, ataupun lebih, saya pun tak ingat. Dia jadi putera mahkota dan dia dipecat hanya 8 hari sebelum raja meninggal. Ini memang orang Melayu kata fras menongging. Sudah fras menongging lagi. Ialah kena pecat 8 hari sebelum raja meninggal. Kalau tak jadi raja lah. Dan King Abdullah ni dia, Allahu Akbar, Allahu Alam, takdir menentukan dia jadi raja walaupun hanya menempati jawatan putera mahkota selama 8 hari. Ceritanya, dia cerita balik yang dia tak mahu pada masa itu dan dia paksa ayah dia supaya bagi saja dekat siapa ni, dekat Prince Hassan ni pun berwibawa juga orangnya.
Cuma ayah dia katalah, sebab apa aku nak bagi kat kamu? Itulah alasan dia. Dia pun tanya, apa alasan dia? Sebab kamu tak nak. Ayah dia kata. Sebab kamu tak nak itulah aku bagi. Wallahualam. Hadirin sekalian. Ya, kita pun tak tahulah kebenaran dia macam mana. Tapi kalau benarlah itu cerita dia, semoga ada kebaikan. Cerita Umar bin Abdul Aziz ni, masa dia jadi khalifah, dia jadi susah. Dia jadi miskin. Orang terbalik. Dia takut semua benda. Nak belanja takut, nak tukar baju takut, nak beli baju takut, nak pergi pasar pun takut. Sampailah lama kelamaan dia, Umar bin Abdul Aziz ni, dia di Syam lah, di Damaskus, Damsyik, Syria, Dimashq, Arab mungkin. Dia teringin sangat nak makan anggur, lama sangat tak makan anggur. Jadi dia tanyalah kepada isteri dia, kata, ada anggur tak? Ikutlah ada orang jual datang rumah apa beli anggur, dia kata. Isteri dia kata, anggur mahal. Isteri dia kata, buah lain ada, lebih kurang anggur mahal tak? Dia kata, aku nak anggur, dia kata. Isteri dia kata, iyalah, dia kata kalau abang tak ada, saya lagilah tak ada nak beli. Begitulah jawapan dia. Kan? Sajalah saya cerita begitulah. Hebat Islam zaman dahulu tu, kita tengok baliklah bagaimana pemerintah dia, khalifah dia gitu. Baik, jadi cerita anggur ni balik semula kisah kebun dalam surah Al-Kahfi ni. Kebun anggur dikelilingi oleh tamar dan diselangi dengan tanaman-tanaman lain. Ini adalah sifat ladang-ladang ataupun kebun-kebun yang ada di bumi Syam, bahkan ada sehingga ke hari ini, terutama di kawasan lembah sungai Jordan. Antara tempat yang saya dah pergilah, satu tanah yang subur, ya, yang mana mereka akan memetik hasil sepanjang tahun. Tidak hanya bergantung dengan satu jenis tumbuhan yang akan menghasilkan buah pada musim tertentu sahaja. Baik. Jadi akhirnya dia pun bercakap-cakaplah dengan kawan dia, dengan sahabat dia, yang mana dia merasa bangga dengan kelebihan yang dia ada. Aku lebih daripada kamu. Sehingga bermula daripada membanggakan kekayaan itu berakhir dengan kesyirikan. Kesyirikannya apa? Sehingga dia merasakan bahawa apa yang dia miliki ini tidak akan terhapus, tidak akan hancur, bahkan sehingga dia menafikan kiamat. Ya. Jadi sehingga ke tahap itulah fitnah dunia ataupun fitnah harta bagi seseorang. Ya. Kerana orang yang gagal dalam mengawal dirinya kepada keinginan harta, maka tidak mustahil untuk dia menggadaikan atau menjual akidah dia. Kaitan dengan kisah pemuda Al-Kahfi, mereka meninggalkan harta dan kesenangan yang Allah berikan kepada mereka di usia muda semata-mata untuk lari daripada satu situasi, suatu negeri yang berkehendak mereka melakukan kesyirikan secara zahir. Dia mereka lari, tinggalkan. Beza dengan kisah kedua, ya, menggadai ke tauhid, keimanan kerana ingin mendapatkan harta. Baik. Sehingga ditegur oleh sahabatnya. Ayat 39. Walaula izdakhal tajannataka qulta ma sya Allah la haula la quwwata illa billah. Jadi sepatutnya dia kata, kalau kamu masuk ke kebun kamu, maka kamu harus mengucapkan Masya Allah, ini apa yang dikehendaki oleh Allah daripada kelebihan yang kamu dapat ni. La quwata illa billah. Tak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. In tarana ana aqalla minka mala wa walada. Dia kata, sekiranya kamu anggap aku ni lebih sedikit daripadamu dalam soal memiliki harta dan keturunan. Jadi apa kita nak buat kalau kita tengok orang kurang daripada kita? Kan, perempuan tengok ustaz, orang ustaz kurang daripada kita. Apa nak sebut? Sebut Masya Allah. Itu. Masya Allah tu apa? Masya Allah tu bukan untuk ustaz. Masya Allah tu untuk diri kita yang Allah beri lebih. Begitu. Macam itulah. Ya. Lepas tu doakan ustaz sekali. Moga diberikan kebaikan, kemudahan, ketenangan,
kesembuhan mata yang disengat serangga ini sehingga lewat kelas. Tak tahulah binatang apa yang menggigit ni, tapi benjol lah sikit bawah ni perempuan sekalian. Baik. Jadi itu kaedah yang Islam ajar kepada kita. Jadi beruntunglah orang yang apabila dia melihat kelebihan pada diri dia, dia rasa takut. Ada tak di kalangan kita begitu? Bila kita tengok kita ada kelebihan sikit, kita rasa takut. Takut apa? Takut bila tengok orang yang kurang daripada kita. Bukan takut tengok orang yang lebih. Orang lebih tu tak apa dah. Bila kita Allah beri kelebihan, kita tengok orang yang kurang daripada kita, kita rasa takut. Walaupun kita tak tunjuklah kat orang. Takut apa? Takut dia kurang daripada kita, tapi kedudukan dia di sisi Allah lebih baik. Takut dia kurang daripada kita segi dunia dia, tapi segi akhirat dia jauh lebih baik daripada kita. Begitu. Untunglah kalau orang yang ada rasa begitu, kerana dia akan sentiasa berhati-hati dan beringat dengan kelebihan yang dia ada. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbanan minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Ayat 40, Allah kata, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunku ini. Doa dia pada kebun juga. Kawan dia seorang lagi tu bukan tak ada sebenarnya. Tapi mungkinlah tak sebesar, tak seluas kawan dia seorang lagi. Tapi dia doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kebun. Ini dia perempuan sekalian. Cuba perempuan tengok doa dia. Ya. Dia minta apa? Ayyuktiyani khairan. Dia minta supaya Allah beri yang lebih baik. Min jannatika, daripada kebun kamu. Kenapa dia tak kata fa'asa rabbi ayyu'tiyani aktsara minka jannatik? Semoga Allah memberikan aku lebih banyak daripada kebun kamu. Kenapa dia tak doa lebih banyak? Dia doa lebih baik. Apa sebab? Sebab kita nak cari kebaikan, bukan kita nak cari banyak. Bahkan dalam ibadah pun, dalam pada kita buat banyak, ya, kita kena mohon kepada Allah supaya Allah wa husni ibadati, kebaikan ibadah. Banyak saja tanpa kebaikan tak jadi. Sebab tu kita tengok kadang-kadang sembahyang kuat, mengaji kuat, balah dengan orang pun kuat juga. Itu tidak ada kebaikan, banyak saja. Banyak saja tapi tak ada kebaikan. Adakah perempuan pernah mendengar kisah kelompok Ahlul Quran? Ya. Ahlul Quran. Apa dia Ahlul Quran? Penghafaz Quran, pembaca Al-Quran yang terpengaruh dengan satu doktrin pada tahun 38 Hijrah. Lalu mereka beramai-ramai keluar memberontak dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka keluar. Dia punya kepala dia, gerakan ini, dia ada mastermind besar dia. Tapi di kalangan Ahlul Quran tu ada dia punya ketua dia. Nama dia Azus Sadyi dia panggil. Satu orang lelaki yang dia ada tanda macam, apa ni orang panggil tu, tanda hitam dekat tangan begitu. Orang panggil tai lalat besar begitulah. Dia ada tanda. Sebab tu dia panggil Azus Sadyi. Orang yang ada tanda begitulah. Dia ni Nabi dah beritahu dulu pada Ali, yang mana dia ni adalah golongan pemberontak pihak yang batin. Ali perangi pasukan dia, terbunuh, dan Ali cari dia antara yang ada dalam pasukan tu dan dia matilah. Ali langsung sujud syukur kepada Allah kerana dengan tanda itu Ali mengetahui dirinya berada pada pihak yang benar, ya, pihak yang benar. Baik. Saya nak cerita dia tu, ya, masa Ali tengok mayat dia dah terbunuh dalam perang Nahrawan dipanggil, di satu wilayah antara Iraq dan Iran, ya. Masa dia dah terbaring, terbongkang, dia mati dalam perang tu, Ali duk tanya sahabat-sahabat beliau, kamu kenal tak orang ini? Perempuan tahu orang jawab apa? Oh, saya kenal, saya pernah melihat dia solat di masjid Bani Fulan.
Kawan Ali yang lain kata, ya saya kenal. Dia ini solat, saya nampak dia solat di masjid sekian. Saya juga nampak dia solat di masjid sekian. Ahli solat punya kuat. Adalah riwayat-riwayat tambahan yang menyatakan ada tanda dahi dia. Begitu. Ibadahnya kuat. Tapi bila datang bab perbalahan, gaduh, kuat juga. Sebab itulah kita semua ni, jangan bergaduh dengan orang, jangan bertengkar. Jangan pernah bertengkar. Orang nak bertengkar dengan kita, bertengkarlah. Peganglah prinsip, tak ada gunanya bertengkar sesama Muslim. Biarlah orang kata kita lembik ke apa ke. Dalam hati kita, kita tahu. Alah setakat dia ni. Kan? Boleh sangat nak makan. Contohlah, Puan Zuraini balah dengan siapa? Wal'iyazubillah. Balah dengan siapa? Puan Azni contoh. Kan? Puan Azni pun marah-marah. Nak tinju Puan Zuraini. Jadi apa Puan Zuraini buat? Diam saja. Jangan balah. Pegang prinsip tidak ada gunanya berbalah atau bergaduh dengan sesama Muslim. Kan? Kalau nak balas tu, Puan Zuraini kata, Puan Azli ni kecil je ni, boleh ni. Jadi tapi biarlah dalam hati simpan. Jangan balas. Tu contoh saja. Tapi kenapa hadirin mati Allah sekalian? Surah Al-Baqarah ayat 36 Allah kata apa? Allah ajar kita, hebatnya Allah Ta'ala ni masa bapa kita diturunkan ke dunia ni, Allah dah beri petunjuk pada kita. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Maka syaitan telah menggelincirkan keduanya, Adam dan Hawa, dengan hasutan apa semua tu daripada syurga. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Dan syaitan telah mengeluarkan Adam dan Hawa ini daripada tempat di mana mereka berada, yakni syurga. Berjaya dah. Iblis berjaya dah. Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu, kami kata ihbitu. Apa dia? Ihbitu maksud apa? Ihbitu ni kalimah menunjukkan kena hambat keluar daripada syurga. Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Apa maksudnya? Jadilah sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain itu saling bermusuhan. Jadi kerja siapa yang nak kita bermusuhan ni? Ya, kalau kita sahut seruan bermusuhan itu, kita sahut seruan siapa? Seruan iblis. Iblis ni seko aja puan-puan sekalian. Dia tu seko aja, tentera dia banyak lah di kalangan syaitan. Tapi nak mudah kerja dia bagi kita balah cukup. Kerana kita berbalah sesama sendiri, kita akan menjadi perosak sesama sendiri, termasuk merosakkan diri kita sendiri. Jadi buat apa balah? Jangan balah. Apatah lagi kalau melibatkan benda-benda material, benda-benda yang bersifat barang, makanan, apa semua, tanah, tak payah balah. Kerana perbalahan kita tidak lain hanya mengangkat keberkatan daripada benda tersebut. Gaduh harta mak ayah meninggal, kan? Gaduh, rebut. Tak payah perempuan sekalian. Benda-benda itu semua hanyalah akan mendatangkan keburukan, hanyalah akan mendatangkan kerosakan sahaja. Baik. Okey, kita sambung. Jadi, apa yang orang ni minta, sahabat dia satu lagi minta kebaikan. Bukan minta banyak, minta lebih baik. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'. Dan mudah-mudahan ia Allah mengirimkan ketentuan petir dari langit kepadamu, kepada kebunmu, ya, fatusbiha sa'idan zalaqa, yang mana kebunmu itu akan menjadi tanah yang licin, habis semua, barulah ada kesedaran. Au yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba, atau airnya menjadi surut ghaur. Sebab itu lembah dalam bahasa Arab dipanggil ghaur. Perempuan, sekejap 1 minit saya nak ambil charger. Allah, nak mati pula telefon. Sekejap ya.
Siapalah pula punya kerja tulis dekat charger ni. Kepala Abi dia tulis. Oh, anak saya lah ni. Kepala Abi dia tulis. Kepala charger. Oh. Okey, baik sambung. Okey, perempuan sini. Sambung. Ayat ke-40 tadi kita bahas. Baik. Ayat ke-41. Au yusbiha ma'uha, atau airnya itu menjadi ghaura. Ghaura ni apa? Surut. Dalam bahasa Arab, ghaur ini disebut sebagai lembah. Apa makna lembah? Lembah ni satu kawasan yang dulunya kawasan air, takungan air. Tapi dia air dia surut tu, maka dia menjadi airnya kawasan itu akhirnya menjadi rendah. Itulah jadi lembah ghaur. Falan tastati'a lahu talaba. Dan sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Baik. Wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kata Allah Azza wa Jalla, dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan, modalnya habis. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan dia berkata, aduhai sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan. Kau pernah tengok pohon anggur, dia ada para dia untuk ditanam. Roboh habis semua. Tak tinggal apa pun. Kena banjir lah gamaknya kot barangkali. Habis semua. Dan Allah menyatakan, walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Allah menyatakan di sana pertolongan itu hanyalah pada Allah. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Hadirin mati Allah sekalian, Allah ingatkan kepada kita semua bahawa harta adalah satu ujian. Dan hadirin sekalian, mungkin ujian harta ke atas kita ni skala dia kecil. Dan ada orang di luar sana, sahabat-sahabat kita atau mereka-mereka yang lebih utama, mereka ini lebih utama dalam masyarakat, dugaan ataupun ujian harta mereka lebih besar, lebih banyak lagi. Antara nak memilih kebenaran perkara yang diizinkan Allah dengan melanggar ketetapan-ketetapan Allah semata-mata untuk mendapatkan kelebihan daripada urusan dunia ini. Bahkan ada organisasi-organisasi syirik dalam dunia ini sebenarnya yang menawarkan kemudahan harta keuangan kepada mereka-mereka yang menyertai organisasi tersebut. Mungkin terlalu secret ataupun terlalu sensitif untuk dibahaskan, tetapi itulah hakikat realitinya. Kamu nak pergi jauh dalam bidang politik, dalam bidang perniagaan, kamu nak mudah dapat tender itu dan tender ini, kamu nak apa lagi? Kamu nak macam-macam kemudahan, kamu nak kuasa, kamu nak perlindungan, undang-undang dan sebagainya, kamu kena sertai organisasi kami. Kami berikan segala kemudahan, tetapi ada ritual kesyirikan bagi sesiapa yang telah memilih untuk berbai'ah atau bersama dengan organisasi tersebut. Saya tak mahu sebutlah apa, tapi ianya wujud. Ianya wujud dan ia menjadi satu organisasi yang boleh dikatakan mengawal sistem politik dan sistem keuangan dunia hampir setiap negara. Sebab itu, kenapa berita-berita ini, cerita ini dimuatkan dalam surah Al-Kahfi yang ada kaitan hubung kait dengan Ad-Dajjal. Saya secara peribadi dan saya teguh dengan pendirian saya bahawa kita tidak melakukan kerja untuk meneka siapa Dajjal pun, kalau ada pun itu peribadi masing-masing, tetapi kita yakin dan percaya dia telah pun memulakan fitnah dia sejak sekian lama, walaupun kita tak nampak dia tu di mana, kita tak tahu hakikat sebenar dia tu siapa, tapi dia dah melakukan satu perancangan terhadap impian dia untuk berkuasa atas 4 benda: akidah, harta, ilmu dan kekuasaan politik. Dia nak 4 benda ni.
untuk mencari kekuasaan mutlak bagi kalangan manusia. Inilah dia si Dajjal. Hatta dalam bidang ilmu pun dia nak. Dia nak sampai ke tahap anything perkara yang melibatkan soal knowledge, ya, soal apa sekalipun, dia nak mesti dikeluarkan oleh pihak dia. Barulah benda tu berautoriti. Kan? Itulah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bila kita nak tunggu certain kajian, contoh, hatta dalam bidang kesihatan sebagai contoh. Ya, kita nak tunggu kajian proven orang minum pucuk betik denggi, memang sampai sudah kita tak jumpa. Sebab tak mahu dikaji. Sebab itu kalau kita tengok tak ada pun badan-badan utama dunia ini mereka mengeluarkan statement-statement yang membenarkan apa yang Nabi SAW ajar daripada segi beberapa prinsip-prinsip perubatan Nabi contohnya. Macam tu kan. Sebab mereka ada kepentingan mereka sendiri. Apa benda yang benar kalau tak keluar daripada pihak mereka, maka mereka takkan hidupkan perkara itu sebagai kebenaran dalam ilmu. Gitulah. Wallahu alam, hadirin mati Allah sekalian. Baik. Jadi bagi kisah yang kedua ni kita telah jelas, dan insya-Allah untuk kisah yang ketiga kita ada selingan beberapa ayat sebelum kita masuk kepada kisah yang ketiga, pertemuan Musa dengan Khidir alaihi salam. Alhamdulillah. Yang mana kisahnya itu akan bermula pada ayat yang keberapa? Pada ayat 60. Ke ayat yang ke-60 baru kita masuk kisah yang ketiga. Jadi kita baca ayat seterusnya, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, yakni manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka tumbuh-tumbuhan di muka bumi menjadi subur kerananya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, lalu diterbangkan oleh angin habis. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa Allah banyak kali sebut dunia ni hijau, cantik, apa semua ni? And at one time, at the end, dia akan jadi tandus. Dia akan jadi hancur. Semua kita lihat macam jadi padang pasir. Kenapa banyak kali Allah beritahu? Kerana kita semua akan melihat realiti itu nanti. Ketika bila? Ketika kita dibangkitkan dari kubur kita, yang kita pun tak tahu kubur kita di mana. Boleh jadi di London, boleh jadi di Mekah, boleh jadi di Madinah, boleh jadi di Seksyen 21 boleh. Mana-manalah yang berkemungkinan. Jadi masa kiamat, kita dibangkitkan nanti, kita duk tengok balik, tak jadi apa dah Shah Alam ni. Highway dan naik alam yang kita banggakan hari ni, konon mudah tu nak pergi tu. Kan? Harga rumah naik disebabkan siapnya highway dash. Highway dash pun tak ada dah waktu tu. Tak ada dah. Semua tak ada berlaku. Kita dah tengok lopong, lapang aja semua. Mana Shah Alam, mana BJ pun tak tahu dah. Begitulah. Jadi kenapa Allah mention? Allah bagi tahu yang ini semua kita akan lihat satu hari nanti. Satu masa nanti kita akan melihatnya. Jadi Allah khabarkan siap-siap, ya, bagi orang yang beriman, dia akan beriman dengan hal yang tersebut. Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Harta dan anak-anak pun akan menjadi zinah juga. Saya pernah syarahkan perkataan zinah, iaitu perhiasan al-hayatid dunya, kehidupan di dunia. Apa makna kehidupan? Apa makna zinah? Satu benda yang akan habis. Satu benda yang dia reflect kepada hakikat yang sebenar. Itulah. Sebab nanti kalau kita dalam syurga pun, kita duduk dengan pasangan kita. Anak bukan lagi jadi keutamaan. Kita boleh jumpa anak kita boleh jumpa semua. Tapi kita hidup dengan pasangan kita. Sebab tu anak ni, perasan tak perempuan sekalian? Saat kita bahagia, betul-betul bahagia dulu. First bila? Masa kita baru kahwin, tak ada anak. Masa tak ada anak baru kahwin tu, selang berapa lama tak ada anak masa baru kahwin tu, itu adalah saat-saat paling manis.
Lepas tu anak-anak, seorang, dua orang, tiga orang, sampai anak besar. Besarkan anak. Pada masa tu saat-saat paling tak berapa nak manis. Nak berjalan payah, nak berdating payah, nak apa payah. Betul tak? Saya berada dalam situasi itulah. Anak duk kecil-kecil lagi ni. Begitu. Nak kayuh basikal. Anak fikir anak nak letak mana. Tak apalah, anak dulu. Basikal jadi nombor 2. Begitu. Akhir sekali bila bahagia balik? Bila bahagia balik? Siapa yang ada nak tanya balik ni? Siapa sini ni? Tanyalah. Siapa Puan Tengku ke? Siapa-siapa lah. Bila bahagia balik? Anak-anak dah besar lah. Puan Tengku ada tu. Ada. Ada. Kejap Bila... tu Ustaz, betul bercucu. Itu dia. Jaga cucu Kejap jaga tak? cucu pula. Allahu Akbar. Dah pencen baru bahagia. Tak jadi juga. Kena jaga cucu pula. Tak apalah, nak buat macam mana, rezeki. Tapi dia bahagia bila? Jadi masa anak-anak besar balik kita akhirnya, siapa yang pada masa itu ada pasangan yang soleh, ya, yang beriman, masa itulah kebahagiaan dia. Datang balik. Tak kira lah umur dah kat 50 pun, tak kisah, tak ada masalah. Tapi datang kebahagiaan. Apa isyarat dia, perempuan sekalian? Gitulah hidup kita di syurga nanti. Sebab tu Allah mention hidup syurga bukan dengan anak-anak. Nak mana anak? Anak-anak pun besar belaka dah semua 33 tahun. Umur sebaya. Jadi kebahagiaan kita dalam syurga dengan siapa? Dengan rakan-rakan kita. Dengan pasangan kita. Itulah dia. Hakikat dia. Kebahagiaan. Jadi mana pergi harta dunia, mana pergi anak-anak itu? Zinah. Perhiasan. Allah jadikan untuk dunia. Begitu. Maka dalam syurga, adalah anak kita tu. Tapi bukanlah jadi satu keutamaan untuk kita. Kerana kehidupan kebahagiaan kita, Allah jadikan dengan pasangan kita. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Apa Allah kata? Tetapi amal-amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan amalah, harapan nantilah di hari akhirat nanti. Baik. Jadi Allah selitkan satu kisah, ini bukan kisah lah, satu bicara beberapa kejadian pada hari kiamat dan penderhakaan iblis. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ya. Apa yang telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita dah lalu dah ayat ni saja, saya bawa balik cerita kita ingat balik. Allah perjalankan bukit, gunung-gunung ni Allah jalankan, Allah gerakkan, dan kamu akan melihat, ya, bumi ni seakan-akan hidup berjalan. Gitu, ya. Akhirnya dia rata. Wa hasyarnahum, dan kami himpunkan mereka semua. Falam nughadir minhum ahada, kami tak tinggal seorang pun, tak ada orang yang tercicir. Pakat tengok hilal belaka dah, semua dah pergi padang mahsyar, dia seorang-seorang duduk, tak ada. Semua takkan terkecuali. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dalam keadaan berbaris. Apa maksud berbaris? Berbaris ni macam orang kawat, tunduk, patuh, taat. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Macam mana? Macam itulah. Tidak berkhatannya, tidak berpakaiannya, bahkan kamu mengatakan bahawa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu perjanjian itu. Baik. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا نُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Kita akan terkejut semua nanti. Kerana dibawakan kepada kita satu kitab yang ajaibnya kitab ini, dia tidak meninggalkan satu perkara baik, perkara besar ataupun perkara kecil yang kita buat. Semua kitab tu hitung, semua ada. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Yang melainkan ia catat semuanya, mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Jangan risau. Baik dapat kebaikan, buruk dapat keburukan. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Allah sebut. Dan ketika mana kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, ketika Allah telah sempurna menciptakan Adam. Fasajadu, malaikat ni tunduk patuh. Dia tahu hakikat Allah.
illa iblis. Satu ekor jin namanya iblis yang berasal daripada jin yang paling soleh dalam alam ini. Allah angkat dia daripada dia tinggal di bumi, dia tinggal di langit akhirnya. Dia datang walaupun dia tidak menerima invitation untuk melihat bagaimana Allah cipta Adam. Sehalus-halus saraf ni semua Allah cipta sendiri. Dia tengok, dia kagum. Allah suruh sujud, dia tak mahu sujud. Ini seekor jin, nama dia iblis. Dia bukan kapten jin, bukan ketua jin apa, bukan. Dia hanya seekor jin. Ya, wa kana minal jin, dia daripada kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia telah fasik daripada urusan Tuhan. Allah cukup pantang kalau orang yang ingkar arahannya. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Allah kata apa? Ya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Ini dalil yang menunjukkan geng-geng syaitan daripada kalangan jin semua keturunan iblis. Begitu, ya. Sebab apa? Sebab dia ingkar. Allah tak bagi jin ni masuk alam manusia. Tapi mereka masuk. Sebab apa? Nak sesatkan kita. Nak berbisik untuk keburukan. Jadi semua tu adalah keturunan zuriat dia. Bi'sa lizzalimin badala. Maka Allah kata, sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Tapi iblis ni akhirnya, perempuan sekalian, Allah akan bagi juga tempat dekat dia. Ya. Allah akan bagi juga akhirnya dia dapat menguasai manusia. Bila? Sebelum kiamat. Tempohnya pun sekejap saja. Iaitu ketika mana tidak ada lagi orang beriman, manusia yang hidup akan hidup dalam kefasikan dan akan hidup menyembah berhala. Semua sembah berhala. Sehingga Nabi kata Arab itu akan kembali kepada penyembahan berhala seperti jahiliah. Tapi berapa tempohnya tak lama. Sebab tak lama selepas itu Allah akan kiamatkan bumi ini. Jadi tengok iblis, ya. Dia tahu hakikat agungnya Allah Ta'ala. Jadi dia tidak suruh manusia sembah dia. Mana ada sembah iblis? Ada tak ada? Kalau sembah Lucifer tu, itu anak dia, anak iblis. Allah alam lah, seorang barat kata anak iblis lah kan, di sisi kitab-kitab terdahulu, the son of demon disembah. Tapi dia tak ada suruh siapa pun sembah dia, sebab dia tahu hakikat Allah Ta'ala, keagungannya bagaimana, dan dia tahu yang dia tak layak disembah. Tapi dia bertujuan, prinsip hidup iblis ni nak bagi manusia sesat. Jadi sembahlah apa yang kau boleh sembah selain Allah. Maka dia ajar kepada kita sembah benda yang kita cipta sendiri. Itulah manusia akhirnya menyembah berhala-berhala daripada batu dan kayu kebanyakannya. Ya? Baik. Jadi hadirin mati Allah sekalian, insya-Allah kita sampai ayat yang ke-40 insya-Allah. Kemudian nanti yang seterusnya kita akan masuk ayat yang seterusnya sebelum kita masuk kepada kisah yang ketiga, pertemuan Musa dengan Khidir alaihi salam, yang mempunyai perbincangan yang amat menarik insya-Allah, ya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Puan Zainab, sila. Ustaz, saya ada satu soalan. Saya baru-baru ni ada dengar satu ceramah tentang alam barzah. Alam kubur, ya, barzah. So jadinya saya dengar salah ataupun pemahaman saya salah. Okay. Ustaz tu ada kata, dia kata kalau kita dapat doa daripada 70 orang alim, jadi apa tu siksa kubur ni akan diangkat daripada kita. Maknanya kita tak ada siksa kubur. Betul ke Ustaz? Boleh macam tu? Saya tak pastilah riwayat itu. Tetapi yang benarnya doa orang yang hidup untuk kita boleh memberi kesan kepada bentuk azab dan nikmat yang kita terima di alam barzah. Sebab itu antara yang kita doa kepada orang yang meninggal itu apa? Perluaskan kuburnya, kan? Siraminya dengan air yang air salji, air sejuk itu.
Jadi doa-doa orang yang hidup itu tak kira siapa, anak lagi bagus, dia akan ada kesan baik kepada orang yang berada di alam barzah. Kerana nikmat dan azab kubur itu hak, benar. Dan bahkan ada juga beberapa amalan-amalan kita yang memang jelas boleh memberikan kesan baik. Contohnya pembacaan surah Al-Mulk yang sebagai mani'ah, disebut sebagai penghalang kepada siksa kubur. Begitu. Jadi tentang 70 riwayat itu Wallahualam, saya pun tidak jelas tentang dia punya sabitan dan sandarannya. Jadi tetapi umumnya doa memang ada memberikan kesan baik lah. Jadi kalau Allah menerimanya, maka ada kesan baik untuk seseorang itu, boleh diringankan sekiranya dia berhadapan dengan azab kubur. Wallahualam. Tapi doa khususlah kepada sesiapa yang kita ketahui. Macam Nabi SAW pun, Nabi pernah melalui, dalam hadis sahih, Nabi pernah melalui 2 buah kubur yang sedang diazab, dan Nabi tahu 2 kubur ni sedang diazab pun kebetulan Allah wahyu kepada Nabi. Jadi Nabi cucuk 2 pelepah tamar, Nabi kata dengan syafaatku ringanlah azab kubur kedua-dua orang ini sehingga pelepah tamar ini layu. Begitulah, Wallahualam. Baik. Okey. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, ya. Dengar Ustaz, clear tak? Clear. Okey, okey, kalau kita ada ikuti pernyataan yang katakan anak yang soleh akan dapat memahkotakan ibu bapa di akhirat. Ya. Okay. Sekiranya katakanlah kita ada 5 beradik, dan daripada 5 ni consider, walaupun bukan semuanya hafiz dan hafizah tapi beramal. Jadi persoalan saya, adakah setiap anak yang beramal soleh macam tu, yang hafizah, yang ni, jadi setiap anak tu dapat memahkotakan ayah dan mak dia mengikut lagi darjat tinggi dan tinggi, ataupun anak-anak ni 5 orang ni dia dari segi kealimannya mungkin lebih kurang sama, jadi mahkota yang kita dapat bagi dekat ayah dan mak kita ni seadanya aja, Ustaz. So faham tak? Konsep dia tu anak itu soleh, cukuplah. Dia tak semestilah kata hafiz ke hafizah ke, makin tinggi ilmunya ke, makin tinggi jawatannya maka lebih baik apa yang mak ayah dia akan terima, tidak. Asalkan dia orang soleh, dia beramal soleh, walaupun amal dia tak banyak tapi dia soleh. Jadi itu yang penting. Walaupun tak 5 soleh, 5 orang anak, seorang je soleh, seorang itu akan memberikan manfaat. Anak tak soleh tak akan memberi kesan buruk kepada mak ayah sekiranya mak ayah telah tunaikan tanggungjawab kepada anak-anak dia. Alhamdulillah. Gitu. Jadi Allah ajar kepada kita sebenarnya dalam surah Yusuf pun, Nabi Yaqub tu seorang nabi, tapi anak dia semua sama tak? Tak sama. Kenapa anak-anak dia tak sama? Sebab ibu yang melahirkan tidak sama. Ya. Jadi itu pentingnya ibu bagi karakter anak. Begitulah ya. Jadi kita tengoklah anak-anak kita jadi ke tak jadi. Begitu. Kalau tak apa jadi, pesanlah kat suami kita, abang carilah ibu baru. Tak bolehlah begitu kan. Jadi Ustaz, Assalamualaikum. Hilang suara Ustaz. kalau kita tengok anak kita, alhamdulillah kita besarkan dengan Assalamualaikum Ustaz. Boleh dengar tak? Memang senyap ke macam mana ni? Tak dengar, tiba-tiba Ustaz je keras. Ustaz hang. Ustaz Hafiz tu. Ustaz agaknya Ustaz nak pergi asal kot dalam sesuatu Belum lagi. Tak, Ustaz cakap pasal kahwin tadi. Ustaz ibu contoh baru tadi. kan dah. Cari ibu baru. Ustaz dah keluar tak apalah. Habis takut. Ustaz tak keluar lah. Dia ada lagi. Oh, ada. Ustaz ada. Ada, Okay. tapi Line Ada line sudah problem. lain. Itu still tu.
WhatsApp dekat Ustaz lah kot. Nah, ni dia baru keluar. Dia tak ada dah. Dia line dia kalau hang dia kena keluar masuk macam tu. Ada line problem. Saya ada ni. Ustaz. Ya. Tak, tadi ada Cakap pasal orang cari ibu baru. tadi ada orang call. Tak apa, cari ibu baru tu tak penting. Tu sebab itu Ustaz hilang. Silap ni kuliah muslimat. Jadinya kalau kita ada seorang anak soleh, jadi anak yang soleh tu akan beri manfaat kepada kita. Walaupun bakinya tidak soleh. Begitulah. Kita bukan mengharapkan tak soleh, kita harapkan soleh. Tetapi kita juga harus ingat yang tidak soleh tak akan memberikan keburukan untuk kita. Karena Nabi bercakap tentang anak soleh yang memberikan kebaikan. Tetapi anak yang tidak soleh, dia akan menanggung sendiri atas keburukan yang dia buat. Kerana ibu ayah telah memberikan kesempurnaan segi didikannya. Begitulah. Ya. Baik. Sebab saya ada terbaca, saya tak rasa mungkin hadis palsu kot yang ada mention kata kali anak itu tidak solat, parent kedua ibu bapa dia di alam barzah sana. Tak ada Ustaz, itu palsu. Palsu itu hadis itu bercanggah dengan Al-Quran. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi viral juga tu hadis tu kan, keep posting everywhere. Yalah, macam mana kan. Jadi sedihlah mak ayah ni yang dah beramal, yang dah solat tahajud apa semua. Bila dia fikir nasib dia sebab anak dia tak solat. Tidak. Tugasnya selagi mana ibu ayah ia masih hidup, bernyawa, bernafas, dia akan nasihatlah anak dia. Tapi bila anak tidak mahu ikut, dia sudah menunaikan tanggungjawab dia. Begitulah. Okey. Baik, insya-Allah. Jazakumullah khairan. Insya-Allah sampai sini dulu dan insya-Allah kita bertemu pada minggu hadapan. Insya-Allah kita rezeki kita bulan ni kita ada 5 kali Isnin. Dapatlah 5 kali kelas jika tidak ada halangan. Mudah-mudahan semoga Allah merahmati kita semua. Jazakumullah khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz.